Assalamualaikum semua, salam sejahtera kepada pensyarah saya iaitu Sir Amijah dan juga pensyarah jemputan Sir Thaddeus, Sir Albert, Sir Johannes, Puan Lydia dan juga Encik Frederick serta rakan-rakan saya sekalian. Okey, nama saya ialah Siti Sharlina binti Abi Halim. Dan kini saya berpraktikum di Sekolah Menengah Kebangsaan Pangeran Omar, Sipitang. Okay. Next kita pergi kepada isi kandungan pembentangan saya. Yang saya fokuskan di sini ialah yang pertama ialah masalah, kedua ialah penyelesaian masalah, ketiga ialah inovasi. Okay, saya ada highlight di sana. Tidak semua pelajar saya dapat mengikuti kelas PDPR ya. Okay, next. Yang pertama yang saya tekankan di sini ialah masalah. Masalah yang selalu saya hadapi dalam kelas ni, murid saya ni, diorang selalu cakap dan mereka merasakan subjek pendidikan seni visual ni subjek yang sukar. Macam segelintir murid, diorang kurang berminat dengan subjek PSV. Diorang cakap, cikgu saya tidak boleh melukis ni, saya tidak boleh buat ni, banyak alasan lah. Dan apa yang saya dapat tahu, kebanyakan mereka ni tidak semua murid dapat mengikut sesi PDPR yang saya jalankan. Contoh dalam kelas saya tu, dalam lebih kurang 28 orang, dalam 5-6 orang lah yang akan hadir. Yang lain-lain tu akan PM saya, cikgu bolehkah cikgu bagi link after that untuk kerja. Jadi saya send sejak lah mana yang boleh. Okay. Seterusnya yang ketiga, murid kurang pendedahan mengenai teknik dan cara murid melaksanakan sesuatu karya. Satulah kali kenapa diorang rasa subjek PSV ni sukar. Diorang kurang pendedahan kan. Jadi di sini saya memainkan peranan lah, tunjukkan cara-cara demonstrasikan diorang cara melukis karya kah atau tunjukkan video kah, cara membuat seni anyaman. Macam itulah yang saya lakukan. Okey, apakah yang telah saya belajar di IPG? Setiap pelajar mempunyai bakat dan kebijaksanaannya tersendiri. Menurut Howard Gardner, setiap orang mempunyai pelbagai cara pemikiran dan pembelajaran, iaitu diorang mempunyai kecerdasan dari segi visual. Di sini kalau you tengok something, then dia boleh belajar melalui melihat tu. And linguistic lisan, mungkin dari segi talk, bercakap tu dia akan lebih faham dari segi audio, penggunaan audio. Okay. Mungkin ada pelajar yang cerdas dalam matematik, dari segi kira-kira dia lah yang paling camping. And dari segi kinestetik, iaitu pergerakan. Okay. Dan juga music, ada pelajar dia mau ada music, dan baru dia macam happy, boleh masuklah apa yang dia belajar tu. Dan juga kecerdasan dari segi interpersonal dan juga intrapersonal dan juga naturalistik. Naturalistik ni yang apa yang di persekitaran dia belajar dari sana. Okay. Dan setiap pelajar saya ni dia mempunyai cara tersendiri untuk memproses maklumat. So sebagai seorang guru, you tidak boleh pukul rata lah semua student kamu ni, macam kena detect jugalah, kena pasti diorang punya kekuatan di mana, kelemahan diorang di mana. Macam tu. Okay, ni yang pertama, maaf ya. Apa yang saya lakukan untuk kenal pasti murid, saya kenal pastilah minat diorang macam mana. Diorang ni into mana minat diorang. Kalau diorang ni suka kepada teori, mungkin saya akan dalam pembelajaran teori itu ada juga melukis-lukis. Kalau diorang lebih kepada amali, mungkin saya perbanyakkan amali kepada diorang. Ikut kelas diorang lah. Macam kelas depan, lain pendekatan dia. Kalau kelas pertengahan pun lain juga, dan akhir pun lain juga. Masing-masing diorang punya stage ni berbeza. Okay, so yang pertama saya kenal pasti minat, dan juga teknik pengajaran saya tu pun berlainan, ikut tahap pemahaman dan dorang punya penerimaan pembelajaran dorang. Dan kedua, apa yang perlu saya lakukan ialah rancang aktiviti dan pengajaran yang bersesuai dengan cara pemahaman murid. Okey, ini yang saya sudah stop tadi. Dan yang ketiga, guru iaitu saya sendiri perlu tambah baik strategi PDP saya. Saya tidak boleh repeat saja yang saya rasa sesuai untuk dorang. Mungkin ada lagi berbeza, pendekatan yang berbeza untuk diorang kan. Jadi saya guna different method lah untuk tarik perhatian pelajar untuk ikut saya punya PDPR. Okay. Next, okay. Tindakan saya untuk menyelesaikan masalah.
Okey, saya menggunakan teori Skinner iaitu menggunakan motivasi dan juga peneguhan kepada murid. Macam contoh dia, kita puji, ucapkan bagus, terbaik, tahniah kepada murid kalau diorang buat kerja. Ini contoh-contoh lah yang kamu boleh nampak sini, diorang buat kerja tu. Dan di pelajar saya dia buat arca mobile, saya puji juga nice. Kalau macam pelajar saya tu dia buat tidaklah begitu cantik, saya puji juga nice. Sederhana pun nice juga, terbaik, supaya diorang sentiasa bersemangat lah untuk belajar. Tidak ada diorang rasa down sebab saya tidak bagus kan. Okay. Yang pertama, apa yang saya buat, saya kenal pasti apakah yang saya tahu, faham mengenai murid saya. Okay, kebanyakan murid saya ni cenderung dengan pembelajaran secara visual, kinestetik dan naturalis. Mereka teruja dan bersemangat dengan sesi PDPR yang berkaitan dengan teori. Teori di sini maksudnya macam latihan nota. After saya mengajar teori tu, biasanya saya akan suruh mereka buat nota lah apa yang mereka belajar after belajar teori tu. Nota tu dari dalam bentuk peta I-Think boleh, ataupun apa-apa yang diorang suka lah. Saya tidak rigid nota tu. Saya macam bebas how diorang mau interpret apa yang diorang sudah belajar. Dari segi melukis pun boleh, tidak tulisan pun boleh. Gitulah. Lepas tu practical, amali, ini yang macam yang kamu nampak sini itulah, yang diorang melukis, buat arca, mungkin anyam bakul, dan juga ada video dan juga lagu-lagu. Macam after diorang buat drawing diorang tu, biasanya adalah elemen-elemen video lagu tu untuk tarik perhatian diorang. Okey, kedua ialah merancang. Bagaimana saya merancang sesi pengajaran? Okey. Biasanya saya merancang PDP saya ni bersesuaian dengan minat murid. Macam tidaklah saya macam ikut syok-syok sendiri saya saja. Saya akan tengok dulu macam mana diorang punya kelebihan, kekuatan diorang macam mana. Kalau macam senang diorang dapat barang tu, bolehlah macam mungkin elemen permainan, amali yang tidak begitu membebankan murid lah. Tidak saya bagi file-file yang besar sebab saya faham juga kan kita sekarang PDPR secara online. Jadi tidak boleh juga bagi yang berat-beratnya file, bagi yang macam ringan-ringan saja, yang diorang pun tidak juga stres untuk belajar macam tu. Okey, tambah baik. Apakah penambahbaikan yang perlu saya lakukan untuk sesi seterusnya? Okay, apabila objektif PDP saya tidak tercapai, tidak semualah, kadang-kadang ada certain PDP saya tu memang tidak tercapai lah. Saya akan cuba membuat refleksi diri dan cuba tambah baik, improvisasikan untuk sesi PDP yang seterusnya dengan menggunakan pendekatan yang berbeza. Biasanya saya akan minta sedikit ataupun nasihat daripada guru pembimbing ataupun guru pensyarah ataupun rakan-rakan guru saya yang lain lah, untuk tanya mana tahu diorang ada another solution ke, ataupun kadang-kadang saya rujuk daripada YouTube bagaimana diorang menggunakan metode lain untuk tarik perhatian pelajar. Gitulah yang saya buat. Masih bersama saya? Okey, saya teruskan dah. Okey, contoh penambahbaikan yang saya lakukan. Okey, macam contoh dia sebelum ni kalau dalam kelas, saya tunjukkan contoh daripada gambar di buku teks kepada murid mengenai cara menganyam bakul kertas. Namun kalau saya guna cara metod macam ni, diorang macam kurang faham dan macam kurang sikit minat diorang tu mau buat dan mau belajar tu. Mungkin perkara ni benda baharu kan, dan mereka rasa mencabarlah buat bakul kertas sebab diorang tidak pernah bikin pun projek ni. Dan tiba-tiba saya tunjukkan buku teks buat macam ni, so diorang pun macam yang blur. Tidak boleh lah. So apa yang saya lakukan, saya improvisasikan, saya tunjukkan contoh video lah menganyam bakul kertas ni. Dan saya menggunakan video TikTok yang kecil saja dia punya file, tidak begitu besar, yang dia berdurasi pendek, ada elemen ada elemen bunyi, ada efek yang menarik. Dia tunjukkan cara-cara menganyam bakul kertas dengan teknik yang lebih ringkas. Dan bahan tu mudah didapati di rumah. So pelajar tidak perlu susah payah cari bahan lah. Apa yang ada di sekitar rumah diorang boleh guna. So after saya buat macam ni punya
improvisasi ini, murid-murid menunjukkan respon yang sangat positif dan malah mereka dapat menghasilkan karya baku kertas dengan baik dan kreatif. Itulah yang improvisasi yang saya telah laksanakan. Seterusnya, seseorang itu akan mengingat sesuatu 10% apa yang mereka baca, 20% apa yang mereka dengar, 30% apa yang mereka lihat, dan 50% apa yang dilihat dan didengar mengikut Dale 1969. Ini ialah kelas saya sebelum MCO lah yang saya buat. Okay, next. Apakah penambahbaikan yang perlu saya lakukan pada sesi PDP akan datang? Okay, sekiranya saya berpeluang untuk mengajar pada sesi PDP akan datang selepas habisnya MCO Part 3 ini, saya akan memperbanyakkan lagi elemen hot dalam sesi PDP. Maksud saya di sini, saya akan memperbanyakkan sesi perbincangan bagi kelas teori dan aktiviti secara berkumpulan, itu praktikal amali. Sebab kita sedia maklum juga kan pada waktu MCO ni, PDPR, biasanya murid akan laksanakan kerja amali diorang ni secara individu. Secara berkumpulan ni jarang-jarang. So saya cubalah kalau ada PDP akan datang ni, kita akan kembalikan lagi aktiviti secara grouping ni. Dan saya juga akan berikan murid peluang untuk memberikan pendapat mereka mengenai sesi PDP yang telah mereka pelajari. Peluang membentangkan produk karya mereka kepada guru-guru dan rakan-rakan. Ini untuk meningkatkan lagi keyakinan dan mencukil bakat murid dalam projek-projek seni yang mereka lakukan. Okay, seterusnya kita pergi kepada masalah yang kedua. Okey, masalah yang selalu dihadapi, saya rasa ini bukan saya saja yang selalu hadapi, mungkin guru-guru lain pun ia, murid kekurangan, iaitu tiada bahan dan peralatan seni. Apa yang saya dapat tahu, macam saya tanya murid, kadang-kadang murid ni tidak disediakan pun peralatan seni oleh ibu bapa mereka. Mungkin atas faktor kurang dititik beratkan subjek seni ni. Dan yang kedua ialah kawasan sekolah di luar bandar yang agak susah untuk murid mendapatkan bahan dan peralatan seni yang diperlukan. So menyebabkan bahan atau peralatan seni yang tiada ni, yang mereka tidak bawa, akan mengganggu aktiviti PDP yang telah dirancang. Mungkin juga objektif PDP tidak tercapai sekiranya tiadanya bahan dan peralatan seni. Murid juga mungkin akan hilang fokus. Dan ketiga, saya, iaitu guru suka untuk memberikan arahan sebab tiada bahan-bahan kan. Dan apakah penyelesaian masalah saya? Yang pertama, saya perlu membuat peraturan kelas semasa sesi kelas PSB saya. Iaitu saya mesti sentiasa mengingatkan pelajar mengenai peraturan dalam kelas PSB, apa-apa buku, bahan dan peralatan seni yang perlu dibawa sebelum masuk kelas seni. Mesti bawa buku teks, latihan. Kalau ada macam sesi amali, praktikal, kalau kena suruh bawa kertas drawing, diorang perlu bawa lah drawing ataupun watercolor and so on. Okay? Dan yang kedua, peraturan yang saya buat tu, murid perlu patuh. Dan kalau tidak, mungkin ada denda kan macam tu, supaya diorang lebih berdisiplin lah. Okay? Yang kedua, penyelesaian masalah saya ialah guru perlu sediakan bahan dan peralatan seni. Macam saya, memang saya sediakan jugalah gunakan bantuan yang ada untuk membeli peralatan bahan seni untuk penggunaan murid-murid semasa kelas PSB saya. Kita faham juga kan, bukan semua murid-murid kita tu daripada keluarga yang senang. Jadi kita lain kena bantu keluarkan duit untuk bantu murid ni mencapai objektif pembelajaran kita. Okay. Ketiga, apa yang perlu saya lakukan ialah ingatkan murid dalam grup WhatsApp kelas 2 hari ataupun sehari sebelum kelas PDPR yang dijalankan. Okey, yang ketiga, inovasi. Okey, saya membuat aktiviti tugasan yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan murid saya. Okey, yang pertama seperti menjawab aktiviti kuis. Saya kenal pasti mereka pelajar saya ni, diorang suka buat aktiviti kuis online macam tu. Tapi kalau nota, ada beberapa pelajar yang suka buat nota dan nota diorang sangat cantik. Saya tidak ada contoh di sini. Ini contoh aktiviti diorang yang diorang hantar di Padlet, berkongsi pendapat dan idea di WhatsApp, Facebook dan juga Padlet. Saya ada tubuhkan grup
Facebook dan juga Padlet untuk kelas seni saya. Dan yang ketiga ialah saya membuat aktiviti permainan untuk tarik minat diorang untuk join kelas PDPR saya. Macam tu. Okay, cara penggunaan, how to use it. Jom kita lakukan simulasi untuk menggunakan alat inovasi ini. Kadang-kadang saya buat game lah macam ni. Okay, mari bermain permainan tic-tac-toe. Okay, ataupun AKA kata lain nama permainan ni boleh dikatakan sebagai bingo. Saya rasa pencara-pencara dan rakan-rakan saya pun tahu juga permainan ni bukan. Okay, setiap petak diletakkan satu tugas. Murid perlu lengkapkan soalan. Jika lengkap, murid boleh tanda petak tersebut. Yang keempat, murid perlu mendapatkan 3 petak dalam satu baris untuk menang. So it's look like a bingo punya game. Kelima, murid perlu merancang strategi dengan rakan-rakan melalui ruangan chat. Kadang-kadang saya buat game macam ni lah, inovasi saya. Okay, ini dia contoh game saya. Murid perlu pilih dahulu diorang punya kumpulan apa, sama ada api ke, fire, stone or water. Dan untuk menang ni kena jawab dulu lah, kena pilih petak. Okay. Sebelum tu, maaf kejap ya. Sir, hello. Hello. Sir, boleh ikutkah game saya ni? Boleh join game saya? Apa itu? Game apa itu? Ini? Ya, tic-tac-toe. Okey, macam mana nak buat? Okey, Sir kena pilih satu orang pelajar untuk join sama Sir. Saya lah pelajar tu. Okey, Puan Lydia pun boleh. Okey, next, sebelum tu Sir Amja punya grup, Sir Amja punya grup. Okay. Sir Amja mau pilih grup mana? Fire ke, stone atau water? Fire. Okey, fire. Okey, so Sir Amja dengan Puan Lydia kumpulan fire. Okey, siapa lagi Sir ada di sini untuk grup yang kedua? Sir Thaddeus ada ataupun Sir Albert? Albert ada. Oh tidak. Sir Johannes? Ataupun Mari main batu. Okey, Sir Albert lah. Okey, Sir Albert boleh pilih ke satu orang pelajar ataupun siapa-siapa je lah untuk jadi tim? Oh, Amy. Manakah di kau, Amy? Ya. Okey, Sir Albert. Menari. Mesti sama Amy. Okey, Sir Albert mau pilih mana punya grup? Sebab tadi Sir Amja sudah fire kan? The Stone. Stone. Okey, so Sir Albert dengan Amy Stone, Sir Amja dengan Puan Lydia fire. Okey. Kejap ya. Okey. Sir Amja mau pilih apa? Kepala kah ekor? Kepala lah. Kepala. Okey, so Sir Albert tail lah. Boleh? Wah, atur. Okey. Saya bowling dulu. Okey, 1, 2. Okey, tail dulu yang jawab soalan lah. So tail kumpulan Sir Albert dengan kawan saya Amy dulu jawablah. Mbak Amy, jom kita jawab. Okey, jom kita jawab dulu lah. Okey, sekarang Sir boleh pilih soalan. Jawab satu soalan je dulu. Mana satu soalan Sir mau jawab? Sir Stone kan tadi? Okey. Amy, so, pilih Amy. Mau pilih soalan mana mau jawab? Pilih mana-mana je. Ya, mana-mana saja. Nombor 1. Okey, nombor 1. Okey. Terdapat 3 warna asas, iaitu merah, biru, kuning. Okey, betul. So, kejap ya. So, nombor 1 kan? Okey, bingo ah. Okey, sekarang grup kedua, grup Sir Amja dan juga Puan Lydia. Boleh pilih soalan mana? Nombor 1 tidak boleh saya jawab ya. Yang di sini. Lydia pilih. Nombor 8. Apa tu?
8. Oh, angguk kepala 3 kali. Oh, kalau ini kena buka video ni Puan. Tuan Hamzah Dapat angguk kepala kali dia 3 kali. Laju. Kami mau Nombor tengok 8 angguk. kau Oh, pilih. begitu kah? Iya, mau Itu buka nombor video ada tu. home ah. Oh, Bapak. Buka kamera. Boleh kah Cepat. ya? Ah, buka kamera kah? Oh, Iya. Jadi kalau sudah Satu. buka Kalau tidak cukup 3, ulang balik. kalau sudah buka Iya, betul. kamera macam maksudnya angguk kepala lah. Bawah. Iya, kena angguk kepala game dia. Oke, boleh, angguk boleh. angguk gitu. 1, Dua. 2, Pak, 3. Oke. Boleh. Oke, fire. Nombor soalan tadi 8 kan? Oke, kejap ya Puan. Oke. Oke, sekarang kita ada begini. Oke, Sir Albert dan grup Amy lagi mau pilih soalan mana? Yang sekarang tinggal ini saja. Wah, banyak lagi tuh. Nomor 7 pun boleh. Emi, kau jawab nomor 7. Ya, yang penting Senang itu bingo. nomor 7 kali. Aisyah Bah, lagi. cepat. Baju kurung. Ya, betul. Baju kurung. Oke, nomor berapa tadi itu? Kejap apa? 7. 7. Stone kan? Oke, kopi. Best nomor 7. Oke. Oke, baik Tania. Oke, seterusnya grup Amjad dan Polidia lagi mau jawab soalan nomor berapa? Nombor 9. 9. Wah. Oke, nomor 9. Oke, definisi acah estetik ialah Amjad jawab, dia tahu. Apa definisi? Ah, acah estetik. Apa-apa boleh. alah lupa saya. Astaga, matilah. Estetik ini adalah dalam definisi seni visual, estetik Iya. menekankan tentang unsur-unsur keindahan. Maksudnya arca yang digunakan khusus untuk sebagai hiasan. Betul, Dan dia Sir. hanya berfungsi sebagai nilai estetika untuk keindahan. Terbaik, Lengkap. Sir. Ni angkat ni lah. Oke, terbaik Sir. Oke. Sir tadi nomor 9 kan? Oke. Itu markah lebih itu. Dia mesti bingo nih Sir, mesti bingo Sir. Ada bingo kan? Ya, bingo dia yang 3. Bah, kami lagi. Oke, Laju. oke. Grup Selbert lagi. Mana? Oke, mau pilih Mestilah soalan 5. nomor 5. Mesti soalan 5. Oke, 10 tolak 4 Sir. Ay, ini Bah, kacang. Emi jawab. 11. Emi jawab. Mana coklat enggak warna. Ya, 10 tolak. Yes, betul. Soalan 5. Oke, belum ada bingo lagi ya. Kejap Oh, kami artinya kenapa kami ni? mana-mana aja. Bingo ni macam X gini boleh. Dia mesti 3 yang bersambung. Kenapa senang? Boleh, kami menang sore ni. Itulah Open belum menang jawab. punya. Okey. 4. Ini nombor 4. Okey, Os. Okey, Polidia jawab soalan nombor 4. Okey, nyatakan warna pada bendera jalur gemilang. No, Merah, putih, kuning. biru. Salah. Ya, betul. Okey, macam belum ada bingo ni. Tutup dia. Nah, bingo. Bingo saya Belum tahu. ada Soalan bingo nomor lagi, 3. Nomor 3. Kompo menang. Yahoo. Okey, Sir. Nombor 3 apa Sir? 5 darab 2. 10 lah. Ya, betul. Okey, Bingo. Ya. Anda sudah tahu. Ya Ya, adalah. bingo. Bingo kau tahu nombor berapa? Bingo tu nombor 6 bah. Tidak boleh. Mesti nomor 3 kami straight line, Ma. Ya, straight Nah, line ini begini. Nah, itu Oh iya menang. kah? Ya, bingo Sir, game bingo. Jadi grup yang Oh, menang, mesti mau pintar, Ba. Iya, kamu ini. ya. Kalau Soalan Kalau- Bilang Ya. pandai bingo. kalau saya Okey, tahu tadi begitu ya, tadi. Sir. Iya. Nah, good job buat grup Sir Albert dan juga Sis Amy. Buat Samja dan Polidia tak apa, boleh cuba lagi nanti next. Iya. Apalah. Okey, beginilah saya buat kadang-kadang untuk game rasional dia supaya murid bersemangat untuk turut serta dalam PDPR yang saya jalankan untuk menghasilkan sesi PDPR yang menyeronokkan dan mencapai objektif. Dan ketiga, untuk meningkatkan minat murid dan mencungkil bakat pelajar dalam subjek pendidikan seni visual. Walaupun tadi soalan yang saya guna ni tadi tidak semua seni, tapi it's sebagai warm up pelajar lah sebelum masuk pembelajaran yang seterusnya. Macam tu.
Okey, pengalaman dan pengetahuan baharu yang saya peroleh, yang pertama ialah saya memegang jawatan sebagai guru kelas dan di sini saya tahu serba sedikit mengenai pengurusan murid dan isi maklumat SAP, SAPS, Kokem dan sebagainya. Kedua, menyediakan pentafsiran untuk murid dalam ujian dan exam untuk subjek pendidikan seni visual untuk menilai tahap penguasaan murid. Tiga, melalui pengetahuan baru ni saya dapat tahu mengenai membuat web interaktif, okey, manfaatkan pelbagai kemudahan bahan PDP di web sebagai rujukan dan juga tugasan buat murid-murid. Dan keempat, pelaksanaan SOP sekolah di mana di sini belajar perkara baharu iaitu buat penjarakan sosial, hadir awal untuk bertugas, lekat SOP di kelas dan juga kawasan-kawasan sekolah lah sebab kita sekarang kan norma baru. Jadi banyaklah pengalaman baru yang saya peroleh di sini. Okey, kekuatan yang saya perolehi sebagai seorang guru. Yang pertama, saya belajar menangani tekanan atau masalah yang berlaku di sekolah lah. Macam saya, walaupun banyak kerja, saya boleh bertahan sebab tahu sudah kan. Kerja cikgu ni macam mana banyak juga, bukan sahaja setakat mengajar, you belajar, kadang-kadang mengurus pelajar, mengurus sesuatu berkaitan Kokem, macam-macam lah. Okay. Yang kedua, bertanggungjawab terhadap murid, itu memang tanggungjawab kita sebagai seorang guru lah. Yang ketiga, mencipta sesi PDPR yang seronok dan dapat menarik minat murid untuk diorang turut serta dalam kelas kita. Dan yang keempat, sistem PDPR ni menyebabkan saya secara tidak langsung lebih kreatif dan berinovatif dalam mewujudkan suasana PDP yang kondusif dan seronok. Di sini saya macam, buat game lah supaya diorang masuk dalam kelas saya. Walaupun mungkin CP-CP je yang dapat ikut, but walau 5 orang pelajar tu dapat juga happy kan saya ikut saya punya kelas online gitu. Macam tu. Dan sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.